Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 3 Oktober 2023. Kita ke berita utama. Kamu jaga, kami akan cari dan saman. Itu amaran yang dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada mana-mana pihak yang didapati menyembunyikan beras di negara ini serta bakal diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata pihaknya telah memberikan arahan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Mohamad Sabu, supaya memastikan pihak penguatkuasaan kementerian memantau perkara berkenaan dan mengambil tindakan kepada pesalah. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata demikian dalam ucapannya pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Dataran Simpang Pelangai sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai di Bentong malam tadi. PAS tidak akan memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu berhubung keputusan pembatalan kemenangan Ahli Parlimen Kemaman Cik Alias Hamid. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, PAS sedang menunggu dan bersiap sedia untuk mengambil langkah seterusnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Katanya keputusan diambil setelah Hakim Datuk Anselm Charles Fernandes mengesahkan dalam sesi pengurusan kes melalui sidang video hari ini bahawa keputusan yang Arif Hakim dalam kes petisyen Kemaman adalah sama seperti mana keputusan dalam kes petisyen Kuala Terengganu. Terdahulu, Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan Cik Alias yang mewakili Perikatan Nasional dalam Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 lalu. Keputusan tersebut dibuat selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Semasa PRU15, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman selepas memperoleh sebanyak 65,714 undi menewaskan calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat undi sebanyak 38,535 dengan majoriti 27,179 undi. Dua lagi calon yang bertanding di parlimen itu, Rosli Abdul Ghani mewakili Pejuang dan Hasuni Sudin mewakili Pakatan Harapan, masing-masing mendapat undi sebanyak 506 dan 8,340 undi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar memberi nasihat kepada Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hau agar berhati-hati dalam menafsir ayat Al-Quran. Menyifatkan pertemuan yang berlangsung di Perak itu sangat membina, jelas Muhammad Naim, Howard Lee turut bersetuju dengan pandangannya untuk lebih berwaspada selepas ini. Muhammad Naim berkata persefahaman ini bagi mengelak berlaku perkara yang boleh menimbulkan salah faham dalam kalangan masyarakat terutama di zaman media sosial hari ini. Terdahulu melalui sebuah video yang tular, Howard Lee dikatakan menafsirkan potongan ayat daripada surah An-Nisa. Tindakannya itu menyebabkan Dewan Pemuda PAS Perak membidas dan menyifatkan Howard Lee sebagai kurang ajar dan cuba melakukan provokasi apabila mendakwa ahli parlimen DAP itu menjadi penafsir Al-Quran dengan memutarbelitkan ayat 59 surah An-Nisa. Sehubungan itu, Howard Lee membuat permohonan maaf berikutan perbuatannya itu. 4 sekeluarga yang dikuatiri hilang selepas gagal dihubungi sewaktu bercuti di Pulau Perhentian sejak Sabtu lalu selamat pulang ke pangkuan keluarga hari ini. Sukarelawan Pertubuhan Amal Komuniti Besut, Ahmad Nazrul, ketika dihubungi mengesahkan 4 sekeluarga iaitu Suraidah Abdul Ghani, 54 tahun dan anaknya Muhammad Aiman Rafi, 21 tahun serta 2 cucunya Sasa Alisha Muhammad Saiful 7 tahun dan Ahmad Dani Muhammad Saiful 4 tahun sudah selamat pulang ke Keluang. Ahmad Nazrul turut berharap tiada mana-mana pihak membuat sebarang spekulasi mengenai kes ini. Katanya kenyataan rasmi akan dikeluarkan oleh pihak berwajib dalam masa terdekat. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata siasatan awal mendapati 4 sekeluarga itu
telah mendaftar keluar dari sebuah resort di Pulau Perhentian Kecil pada pukul 8 pagi Ahad lalu. Semakan televisyen litar tertutup CCTV mendapati kenderaan Proton Saga yang dinaiki keluarga tersebut dikesan telah bergerak keluar dari Pekan Kuala Besut menuju ke Jambatan Semberang Kastam pada pukul 10.06 pagi 1 Oktober lalu. Sebelum ini tular di media sosial tentang kerisauan ahli keluarga Suraidah setelah tiada berita tentang wanita itu bersama anak beserta 2 cucunya sejak Sabtu lalu. Seorang penolong pengurus eksekutif sebuah hotel mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan mencabul kehormatan seorang bekas penyampai berita wanita terkenal yang juga rakan sekerjanya 3 bulan lalu. Muhammad Faizal Hussein, 53 tahun, didakwa mencabul kehormatan mangsa iaitu bekas personaliti stesen televisyen swasta popular berusia 54 tahun dengan cara memegang tangannya di hotel berkenaan yang terletak di Damansara sekitar pukul 1 petang 13 Julai lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Magistrate Zafran Rahim Hamzah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkannya tidak mengganggu mangsa dan saksi-saksi lain sepanjang perbicaraan. Beliau turut mengingatkan tertuduh bahawa jumlah itu boleh ditingkatkan atau dibatalkan jika syarat jaminan dilanggar. Mahkamah kemudian menetapkan 20 November ini untuk sebutan kes dan serahan dokumen. Seramai 3 lelaki termasuk seorang daripadanya yang tular membelasah seorang pemuda di persimpangan lampu isyarat Jalan Langat Kelang akhirnya diberkas polis semalam. Kesemua suspek yang berusia 28 hingga 39 tahun itu diberkas kira-kira pukul 6.30 petang sekitar daerah ini. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Cha Hung Fong berkata, semakan mendapati kesemua suspek juga mempunyai 2 rekod lampau dadah. Manakala ujian saringan mendapati suspek utama positif dadah jenis metamfetamin. Jelasnya, kes disiasat mengikut Seksyen 323/427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kertas siasatan akan dilengkapkan dalam tempoh terdekat sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut. Terdahulu tular video seorang pemuda cedera di bibir, tulang rusuk dan kaki selepas dipukul dan ditendang pembuli jalanan. Dalam kejadian pada pukul 7.15 malam itu, mangsa yang berusia 21 tahun turut mengalami kerugian sebanyak RM250 apabila motosikalnya rosak akibat ditendang suspek. Berita luar negara. Presiden Joko Widodo Jokowi merasmikan kereta api berkelajuan tinggi bullet train yang pertama di Indonesia dikenali sebagai Whoosh semalam. Tambahnya, nama Whoosh diinspirasikan daripada bunyi yang dikeluarkan oleh kereta api berkelajuan tinggi dan merupakan singkatan daripada slogan waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Kereta api berkelajuan tinggi tersebut akan mula beroperasi dari Jakarta hingga ke Bandung di wilayah Jawa Barat dengan melibatkan jarak 142.3 kilometer. Whoosh mampu memendekkan masa perjalanan dari Jakarta ke Bandung daripada 3 jam sebelum ini kepada kurang 1 jam selain hanya menggunakan tenaga elektrik dan sifar pelepasan karbon. Untuk rekod, Whoosh merupakan kereta api berkelajuan tinggi yang pertama di Indonesia dan sekaligus di rantau Asia Tenggara.
Pasukan Keselamatan Turki menahan 20 orang yang didakwa mempunyai hubungan dengan kumpulan militan Kurdistan yang mengaku bertanggungjawab atas letupan bom bunuh diri pada hujung minggu di ibu negara Ankara. Dalam kejadian tersebut, 2 penyerang meletupkan bom di hadapan bangunan kerajaan Turki di Ankara menyebabkan kedua-dua penyerang maut dan 2 pegawai polis cedera. Sementara itu, kumpulan militan Kurdish mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Kementerian Dalam Negeri menyatakan ketika operasi keselamatan semalam, senjata dan peluru dirampas semasa pemeriksaan. Terdahulu, tentera Turki melakukan serangan udara ke atas kedudukan Parti Pekerja Kurdistan PKK di utara Iraq pada Ahad malam dan menyatakan sejumlah besar pengganas telah ditumpaskan. Encik Tahu Buntu memikirkan bagaimana beliau hendak sambung pelajaran ke peringkat PhD. Apa susah-susah? PSN kan ada? Betul ke? Abang, boleh tolong saya masak tak? Boleh saya. Kita beralih ke berita ekonomi. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Begitulah peribahasa yang sesuai digambarkan buat suri rumah Molin Zawati Said yang berjaya membawa pulang sebuah kereta elektrik jenis BYD Atto 3 Standard Range di Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 semalam. Molin Zawati, 60 tahun yang merupakan pengunjung bertuah kategori Majlis Perasmian di MSAM 2023 itu berkata dia terkejut dan tidak menjangkakan kemenangan itu. Tak tahu nak kata wallahualam, tapi gembira, tapi terkejut, tak percaya. Semua macam tu lah. Memang tak sangka lah. Duk ingat bawa balik TV lah. Ikut anak-anak. Diorang yang bawa makcik sini. Lebih yang banyaknya anak-anak aim untuk hadiah. Tapi makcik ikut je lah. Masuk sekali ikut ada rezeki makcik. Bagi kategori tersebut, 2 lagi pengunjung bertuah turut membawa pulang telefon pintar Apple iPhone 14 Pro Max dan sebuah televisyen jenama LG 65 inci UHD 4K TV. Dalam perkembangan sama, ahli perniagaan Muhammad Faiz Abu Hassan merangkul hadiah utama e-peraduan harian edisi Ahad dan membawa pulang sebuah motosikal jenis Yamaha 135 LCFI. Dia yang menetap di Kedah berkata, terpanggil untuk hadir ke MSAM 2023 setelah melihat iklan di media sosial. Ni balik lah dia ni. Tengoklah panggil kawan ke, tak terpikat ke kan. Macam tu lah. Sering kan nak dapat motor baru kan. Sebab kita dah guna motor lama kan. Bila dah ada dapat motor baru ni, seronok lah, gembira lah. Sementara itu, seramai 135 orang memenangi pelbagai hadiah bagi e-peraduan harian pada Isnin. Antara hadiah yang dimenangi termasuk vacuum, ketuhar gelombang mikro, telefon pintar jenama Apple, televisyen dan banyak lagi. Bank Dunia menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini kepada 3.9% daripada 4.3% sebelum ini di tengah-tengah kemerosotan yang ketara dalam permintaan luar. Menurut Kemaskini Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Oktober 2023 yang diterbitkan Bank Dunia, bank itu menaikkan unjuran 2024 keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia kepada 4.3% daripada 4.2% sebelumnya. Ketua Ekonomi Bank Dunia untuk Malaysia, Dr. Apurva Sagi berkata, ekonomi negara dijangka didorong oleh pemulihan dalam pertumbuhan global, sektor pelancongan dan jangkaan harga minyak yang lebih tinggi. Ujarnya, pemacu utama pertumbuhan dijangka daripada sektor swasta dan perbelanjaan domestik. Dalam pembentangan belanjawan 2024, Bank Dunia menjangkakan kerajaan akan mendedahkan butiran tambahan mengenai rancangan pembaharuan subsidi iaitu subsidi bersasar. Beralih ke berita sukan.
Biarpun sering bergelut dengan prestasinya, pemain profesional negara Li Zijia mara kepusingan kedua acara perseorangan lelaki di Sukan Asia Hangzhou. Bagaimanapun, semasa sidang akhbar selepas kemenangannya, Zijia tanpa menyatakan isu sebenar atau mana-mana pihak dan mungkin merujuk kepada komen negatif diterimanya baru-baru ini, telah melaungkan amaran agar tidak menyentuh isu berkaitan keluarganya. Jelasnya, dia sedia maklum terhadap skop tugasan media dan tidak menghalang mereka daripada melaporkan perkara yang mereka mahu, namun menegaskan akan mencari sesiapa sahaja yang mengherdik keluarganya. Isnin lalu, pemain nombor 16 dunia itu bangkit dalam perlawanan pertama menewaskan pemain Hong Kong Angus Ng 15-21, 21-15, 21-16 dalam pertarungan sengit selama 62 minit di Stadium Binjai. Cristiano Ronaldo meledak gol pertamanya dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ketika membantu Al Nassr menewaskan kelab Tajikistan Istiqlal 3-1 di Al-Awwal Park awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, Al-Alami dikejutkan dengan gol pembukaan pasukan pelawat menerusi jaringan daripada Senin Sebai pada minit ke-44. Bagaimanapun, dalam penampilan keduanya tersebut, bintang Portugal berusia 38 tahun itu akhirnya berjaya menembusi gawang lawan menerusi jaringannya pada minit ke-66. Anderson Talisca kemudiannya menambah dua lagi jaringan dalam tempoh 5 minit bagi melengkapkan kebangkitan Al Nassr. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 4 Oktober 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.